Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan dalam ada di kalangan kamu suatu golongan yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh melakukan yang ma'ruf dan menentang kemungkaran, dan mereka itulah golongan yang beroleh kemenangan. Yang saya hormati Tuan Haji Musannef Abdul Rahman, Bendahari Badan Perhubungan PAS Negeri Pahang, yang juga timbalannya di Pertua PAS Kawasan Bera, yang mempengerusikan majlis pada malam ini, rakan-rakan pimpinan, sahabat saya yang berhormat Eng Swee Lim Adun Sekincan yang datang daripada negeri Selangor. Alhamdulillah, beliau datang lagi pada malam ini kerana saya yakin tuan-tuan tidak puas mendengar ucapan beliau ketika Karnival Bera pada bulan lalu. Malam ni tuan-tuan, insyaAllah saya dah bercakap dengan beliau, oleh kerana kita ceramah di markas PAS, beliau boleh berceramah sampai ke subuh kalau tuan-tuan larat. Yang di Pertua PAS Kawasan Bera, Ustaz Sulaiman Muhammad, Ketua PAS Cawangan Felda Purun, seluruh pimpinan di semua peringkat, tuan-tuan guru, para alim ulama, pegawai keselamatan, hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini, walaupun malam Jumaat, tetapi saya agak terkejut bila saya dapati malam ini kehadiran begitu ramai yang menggambarkan bahawa sokongan rakyat kepada Pakatan Rakyat semakin meningkat daripada masa ke semasa. Saya ingat bila penderoka Felda dah dapat duit RM100, dapat pula bantuan satu Malaysia RM500, mungkin agaknya malam ini yang datang ceramah 10 orang. Tetapi nampaknya meskipun dapat RM100, RM500, nak dapat pula durian runtuh dengannya sampai RM20,000. Rupa-rupanya malam ini kehadirannya di luar jangkaan. Tuan-tuan, puan-puan yang dihormati sekalian, pertama sekali saya ingin menjawab kemuskilan daripada warga Felda. Seminggu ini saya jadi begitu letih melayan peneroka-peneroka, anak peneroka yang telefon saya, yang beritahu dengan saya, pengurus-pengurus Felda minta IC, fotostat IC, fotostat geran tanah, ladang, geran tapak rumah, sampai minta setara suruh buat buku akaun bank. Lepas tu minta pula maklumat peribadi anak-anak, sehingga status sama ada dah blacklist atau tidak dengan bank. Jadi macam-macam mereka minta. Jadi mereka menghubungi saya, ni nak bagi ke tak bagi? Sebab kalau tak bagi maklumat yang dikehendaki, nanti tak dapat durian runtuh. Ada surat berkeliling suruh hantar maklumat 20 hari bulan semalam. Ada yang tulis 24 hari bulan, ada yang 26 hari bulan, dan berbeza-beza pula jumlahnya. Di Johor nak dapat durian runtuh
kononnya 10.000. Di Pahang 15.000. Di Perak 20.000. Agaknya di Bere 50.000. Sehingga jadi pening pendoka. Mabuk tuan-tuan. Macamlah kita nak nak pasang tajuk ataupun kita nak cari udang susah sangat, kita pun cempaklah racun dalam sungai, menggelupurlah udang-udang tu semua. Kadang-kadang tuan-tuan, kita bukan tak layan, bukan tak mau layan, tapi bila lah terlalu ramai sangat, sampai dah beratus-ratus orang telefon dan SMS. Bayangkan tuan-tuan, seminggu ini SMS tentang tanya masalah ini je tuan-tuan, dah 1000 SMS. Tanya nak bagi ke tak bagi ni IC ni. Jadi tuan-tuan beginilah. Kita ni tentu tahu kisah Mak Jenin yang berangan nak jadi orang kaya, duduk atas pokok. Kalau begini jadi begini, kalau cerita ni pula jadi begini. Akhir sedar-sedar jatuh ke bawah pokok tuan-tuan. Kita nak membayangkan nak dapat durian runtuh. Durian runtuh apa ni? Saya pun tak faham. Saya bukan nak berbangga lah tuan-tuan. Pegawai-pegawai tinggi Felda tu saya kenal. Seorang daripadanya tadi SMS kat saya, salah seorang top ranking pegawai tinggi Felda. Dia pun tak tahu. Dia kata saya tak tahu. Takkanlah pengurus Felda di Purun lebih tahu daripada pegawai tinggi Felda. Kalau nak kita buat ranking dalam jawatan, jauh sangat kalau pegawai dengan pengurus di Felda ini dengan pegawai tinggi di Kuala Lumpur. Kalau pegawai tinggi di Kuala Lumpur beritahu dengan saya, dia kata, Cik Mazlan, nak dapat durian runtuh apa, dah runtuh pun. EGM dah batal pun semalam. Kalau EGM semalam berjalan, lain juga. Kalau berjalan, adalah kemunasabahan nak diagihkan durian runtuh melalui Felda Global Venture. Semalam mesyuarat agung luar biasa, mesyuarat agung khas, batal atas perintah Mahkamah Tinggi Kuantan. Bila mesyuarat agung khas nak buat, nak lupuskan kepentingan aset KPF dalam Felda Global Venture, nak lupuskan equity 11 anak syarikat dipindah daripada Felda Holding kepada Felda Global Venture yang bernilai 3.13 bilion. Bila dibawa masuk, harta-harta ini, aset ini dengan tanah 360,000 hektar membentuk satu dana yang cukup besar yang dikatakan mencecah 21 bilion, maka 6% daripada equity dalam KPF itu dicairkan dalam bentuk saham. Itulah durian runtuh yang nak diberi kepada pendoka. Sekarang bila EGM dah batal, nak bagi durian runtuh apa? Saya tak nak nanti tuan-tuan berangan. Bila dengar cakap orang nak dapat 10,000, 20,000, berangan macam Mak Jenin. 20,000 nak beli tu, nak beli ni. Nanti nak belikan cincin orang rumah. Dah macam-macam. Bila tak dapat dua runtuh, bergaduh. Dah buat buku bank, photostat IC dah bagi.
bagi. Bila tak ada 10,000, 20,000 yang dikatakan jual runtuh, nanti nak persalahkan siapa? Dan saya nak ingatkan tuan-tuan, isi bagi geran Hading ini berbahaya. Banyak hari ini tuan-tuan, orang boleh guna fotoset IC nak jadi gerentor, nak jadi penjamin. Pinjaman beli kereta, rumah, dia boleh palsukan IC, dia boleh gunakan kita punya geran. Sampai masa nanti, jangan tahu-tahu tuan-tuan punya nama blacklist sebab jadi penjamin. Sebab IC dah bagi, geran dah bagi, tahu-tahu nanti jangan sampai tanah kita 10 ekar tergadai. Ini benda besar tuan-tuan. Sebab itu nasihat saya, biarlah kita berada dalam dunia kita yang sebenar. Orang Melayu ni cukup-cukuplah. Jangan berangan lebih. Jangan berangan lebih. Nanti yang dikejar tak dapat, yang dikendung kececeran. Sebab itu tadi saya buat sidang media di Temeloh. Saya dah buat kenyataan, mungkin besok keluar dalam surat khabar. Saya minta supaya pengurus-pengurus Felda tarik balik semua surat perkeliling. Sebab dah ada pendoka yang kata, kalau aku tak dapat, aku akan saman pengurus Felda ni. Jangan main-main. Kena 5-6 orang pendoka, anak pendoka saman, tak berbaloi kita. Benda yang tak tahu ujung pangkal ni janganlah kita ikut. Saya pun kesian. Saya bukanlah nak menyalahkan sangat pengurus. Saya tahu pengurus ni orang yang menurut perintah. Atas dia ni ada pengawal wilayah, atas dia ni ada lagi pengawal-pengawal kanan di peringkat ibu pejabat. Mungkin dia terpaksa ikut. Tapi nasihat saya, supaya pengurus-pengurus ni, sebab dia pengurus, kenalah argue, kenalah berhujah, betul ke benda ni. Jangan main ikut membuta tuli. Lepas tu pula tuan-tuan, ada pengurus, dia boleh hantar perkeliling. Tuan-tuan bayang kan, salinan kad pengenalan, geran rumah dan nombor telefon. Lepas tu pula status senarai hitam bank atau tidak, nama pentadbir ladang. Lepas tu pula dia minta dokumen anak-anak. Sekiranya gagal menghantar maklumat, maka pihak pentadbiran Felda tidak bertanggungjawab kalau tidak dapat durian runtuh. Ini ugutan. Ini ugutan ni. Dalam bahasa durian runtuh, saya tengok tuan-tuan, persediaan pemberian durian runtuh. Ni pengurus Felda ni. Jangan sampai bila ada di kalangan pendoka buat laporan polis, susah nanti. Saya kesian dengan pengurus-pengurus ni. Nanti dia jadi mangsa tak pasal-pasal. Sebab itu kita minta kepada pendoka bertenang, jangan mudah-mudah bagi apa yang mereka nak. Tanya dulu orang yang faham sebelum kita bertindak lebih jauh. Jadi saya harap apa yang saya sebut ini dapat disebar-sebarkan kepada pendoka-pendoka Felda yang lain. Yang kedua tuan-tuan sekalian, isu yang paling hangat yang disampaikan kepada kita, kenapa kita nak tentang penyenaraian? Tanah kita tak diusik 1 inci pun. Felda takkan usik tanah kita. Pendapatan pendoka akan meningkat berkali-kali ganda. Sehingga semalam tuan-tuan, Tan Sri Isa Samad, dia bagi taklimat di Dewan Perdana Felda semalam. Dia masuk dalam Dewan, dia bersalam dengan perwakilan ni. Dia bersalam, mulut dia tuan-tuan beratip, berzikir. Apa zikir dia? Tak lama lagi pendoka akan jadi jutawan. Ingat dia, awak nak jadi jutawan, awak nak jadi jutawan, sampailah dia naik atas pentas. Dia nak perbodohkan orang.
Sudahlah, cukup-cukuplah. Hari ini, politik hari ini bukan macam 30 tahun dulu. Hentikanlah berpolitik untuk memperbodoh-bodohkan orang. Kalau seorang penroka ada saham RM100, RM500 atau sebulan RM1,000, di mana letaknya hujah kebenaran rasional? Ada RM500 dalam KPF boleh jadi jutawan. Coba fikirlah. Yang ada saham maksimum 250,000 dalam KPF 63 orang saja. Kalau sikit-sikit nak jadi jutawan, suku jutawan 63 orang. Bila dia bersalam dengan penroka lebih kurang 1,000 orang dalam dewan, tak lama lagi awak nak jadi jutawan. Tang mana nak jadi jutawan ni? Saya ingat Isa Samad ni dah kena hantar Tanjung Rambutan lah. Lepas tu naik angin. Bila EGM batal, dia naik angin. Dia marah, ini pembangkang. Cuma dia tak sebut nama saya je. Dia berulang kali dia hantam pembangkang. Pembangkanglah yang halang. Kita nak bagi kesenangan, pembangkanglah yang halang. Bila ada di kalangan pendoka bangkit, pendoka tanya, salah seorang di antaranya pendoka Felda Sendayan. Ada 3 perwakilan daripada Sendayan, Negeri Sembilan. Dia bangun, dia tanya, Tan Sri, saya nak dengar daripada mulut Tan Sri, untung rugi penyenaraian ni, apa jaminan kalau penyenaraian ini menemui kegagalan? Oh, dia jawab. Dia kata ini jaminan Perdana Menteri. Dia kata, betul lah hari ini Perdana Menteri Najib Tun Razak. Selepas pilihan raya belum tentu. Kalau lepas pilihan raya, katalah walaupun BN menang lagi, mungkin Perdana Menteri dah bertukar. Mungkin Muhyiddin Yassin. Kalau terjadi apa-apa kerugian dalam penyenaraian, kita nak klaim dengan siapa? Oh, dia kata, awak tak percaya dengan Perdana Menteri ke? Bukan soal tak percaya, saya nak satu jaminan. Oh, dia kata, kalau awak tak percaya, awak boleh keluar daripada Dewan. Dia halau dapat. Jadi kawan tu, pendoka Felda Senayan tu kata, Tan Sri, saya hidup di Felda 50 tahun. Dia tanya dengan Tan Sri, Tan Sri punya saham dalam KPF berapa? Dia kata berapa? Dia kata saya ada RM200. Tan Sri ada RM200. Saham saya dalam KPF 250,000. Isteri saya 250,000. 2 adik-beradik saya 250,000. Saham adik-beradik saya dalam KPF 1 juta. Selama ini dia kata, duit daripada dividen inilah saya boleh hidup. Saya hidup, saya besarkan keluarga saya. Kalau berlaku apa-apa, adakah kerajaan boleh jamin dividen yang saya dapat 14%, 15% boleh saya dapat semula selepas penyenaraian? Sebab ini periuk nasi saya. Sebab tanah di Senayan dah jual dah. Saya tak ada sumber lain. Akhirnya tuan-tuan, dia marah. Dia maki kawan ni. Sehingga tuan-tuan kebetulan penroka di India dah jadi perkauman. Perwakilan-perwakilan yang UMNO ni menjerit-jerit, oi paria, keling keluarlah. Jadi tuan-tuan sekalian, ini politik yang tidak matang, kebudak-budakan. Tak boleh berhujah, halau keluar. Polis bantuan datang, minta dia keluar. Adakah ini cara kita nak menyampaikan aspirasi kepada rakyat?
Inilah juga kenapa lawyer anak, lawyer Haris Abdullah, ketika dipanggil oleh Hakim Mahkamah Tinggi Kuantan, Datuk Maria Raya, bila kita mohon injaksi untuk menghalang pelupusan aset, Hakim tanya, kenapa awak menentang? Tidakkah ini usaha kerajaan nak tolong rakyat? Dijawab oleh lawyer kita, pemegang saham ada 220,000. Setakat ini sebahagian besar pemegang saham tak faham. Tuan-tuan faham ke pasal penyenaran ni? Tuan-tuan tak faham. Sejauh mana kerajaan telah sampaikan kebaikan penyenaraian. Untung rugi. Kalau untung, ya. Kalau rugi, siapa nak tanggung? Jadi hakim ni tuan-tuan, dia orang bijak. Nama pun yang arif. Bila dia tengok permohonan daripada lawyer kita, akhirnya dia benarkan. Dia benar bukan bererti dia sokong, tapi dia letak tarikh perbicaraan. Supaya apa? Supaya pihak yang nak buat penyenaraian ini boleh berhujah di mahkamah. Pihak yang tak faham, yang mahu penjelasan, boleh berhujah di mahkamah. Dua-dua lawyer boleh berhujah, dan hakim yang arif, Datuk Mariana, beri tempoh antara 6 hingga 9 bulan berhujah dalam Mahkamah Tinggi Kuantan. Dua-dua pihak tolong jelaskan untung rugi penyenaraian. Ini baru betul. Itu yang menyebabkan AGM semalam tak boleh diadakan. Mana boleh tuan-tuan, ini melibatkan harta kita, tanah kita, hidup mati kita di sini. Tahu-tahu segelintir manusia nak tentukan hidup kita. Oh, kamu kena ikut sebagai rakyat, kamu kena ikut. Bakal punya teruk tuan-tuan saya tunjuk. Ni dia, notis mesyuarat agung ni, ada pada tangan saya. Perwakilan yang datang pun 1,200 orang. Kalau berlaku EGM pun tak boleh bercakap. Sebab telah dimandatkan kepada lembaga pengarah. Tertera dalam ni, perwakilan memberi mandat kepada lembaga pengarah memperhalusi, merundingi. Maknanya perwakilan jadi Pak Angguk sami'na wa ata'na. Betul ke macam ni? Okeylah, dia kata tak usik tanah peroka. Tuan-tuan, saya ikuti perkembangan Felda ni 20 tahun sejak saya habis belajar. Minta maaf kalau saya katakan, mungkin kerana pendoka Felda ni orang baik. Orang baik, sangka baik. Selalu pendoka akan kata, takkanlah pemimpin nak tipu kita. Ni bahasa rakyat, punyalah baik. Takkanlah mereka ni seagama dan sebangsa nak tipu kita. Kalau menipu kan berdosa. Dia orang Melayu ni, orang Melayu. Sebab itu tuan-tuan, apa jadi Felda Cahaya Baru? Apa jadi Felda Sungai Buaya? Apa jadi Felda Senayan? Apa jadi Felda Labu Johnson? Adakah yang tipu Lim Kit Siang? Adakah yang tipu Lim Guan Eng? Atau yang tipu namanya Muhyiddin Yassin, Muhammad Taib dan Isa Samad, 22 tahun jadi Menteri Besar Negeri Sembilan. Tuan-tuan sekalian, bayangkan setelah penyenaraian 37% saham yang akan dibuka kepada syarikat awam, kepada syarikat asing, akan terdedah pemilikan Bumi Putera kepada syarikat asing. Tuan-tuan kena ingat, syarikat asing datang melabur. Bukan soal mereka nak melabur dapat untung dalam konteks RM1, tapi mereka melabur tuan-tuan. Saya yakin
pemikiran mereka bila melabur sebab mereka nampak tanah yang ada dekat Felda. Salah satu daripada syarikat asing yang menghubungi saya, dia buat survey sebulan di Felda. Dia buat survey, dia pergi Pahang, dia pergi Johor, dia pergi Negeri Sembilan, dan dia lapor pada saya. Dia kata dia ni berbangsa India. Dia kata, Mazlan, saya ni India. Dia kata, kalau saya fikir saya mau kasih hancur you punya bangsa, saya akan suggest, saya akan sarankan kepada syarikat saya di luar negeri menanam modal lah dalam Felda Global Venture. Sebab dia kata apa? Berdasarkan survey yang saya buat, bila kita menyamar jadi broker, kita offer di Felda-Felda nak jual ke tidak tanah, daripada 200 orang yang kami temui, 150 akan jual. 150 jual. Bila saya up saja harga, contoh dia pergi Felda Purun, dia bagi tahu dengan broker, terutamanya pendokter yang dah meninggal dunia, tinggal anak-anak yang bergaduh nak menentukan siapa pentadbir atas tanah. Dia offer, dia kata tanah dekat Felda ni bagus, tempat strategik. Dia offer harga, dia buka, dia open harga mula dengan 500,000, naik sikit sampai 1 juta. Dia kata berdasarkan apa yang kami survey, dia kata boleh dikatakan 80 ke 90%, terutamanya anak-anak broker yang jadi pentadbir, bila berdepan dengan polemik adik-beradik menuntut atas tanah, sebahagian besar buat keputusan nak jual tanah dengan rumah-rumahnya sekali. Baik itu tuan-tuan, bayangkan selepas penyenaraian, syarikat daripada Jepun datang, syarikat daripada Singapura datang, syarikat daripada Jerman menanam modal. Mereka ini tuan-tuan, kalau setara melabur setakat 50 juta, 100 juta, tak ada makna sangat. Tapi bila mereka melabur, mereka akan nampak tanah-tanah yang ada di Felda ini, tuan-tuan. Mereka inilah nanti yang menghantar ejen-ejen, yang menghantar broker-broker, lalu akhirnya tanah-tanah ini akan menjadi milik orang asing, tuan-tuan. Okeylah, mereka kata mana boleh tanah ini tanah GSA, mana boleh tanah GSA dijual, ada sekatan, ada syarat. Tuan-tuan jangan lupa, tanah orang Melayu itu tanah apa? Tanah reserve Melayu, tuan-tuan. Tanah reserve Melayu yang tak boleh dipecah-pecahkan, tak boleh dijual. Hari ini tuan-tuan, daripada 3 juta hektar tanah reserve Melayu, dalam tempoh 50 tahun 1,3 juta hektar telah terlepas kepada bangsa asing. Apa jaminan? Maknanya setelah penyenaraian, jaminan yang disebut oleh Perdana Menteri 1 inci tanah pendoka tidak diusik, satu pembohongan. Dan Perdana Menteri atau kerajaan tak boleh bagi jaminan untuk menyelamatkan tanah-tanah pendoka. Bukti yang kedua saya nak sebut, inilah yang ketika ini sedang berlaku di dalam wilayah pembangunan Iskandar, tuan-tuan, di Gelang Patah. Mula-mula dibangkit dalam sidang Dewan Undangan Negeri, Wakil Rakyat PAS Dr. Ramli Kari Senggarang tanya dengan Yang Amat Berhormat Menteri Besar, apa jaminan tanah reserve Melayu di sekeliling kawasan Nusa Jaya tidak terlepas kepada bukan Bumi Putera? Kata Menteri Besar Johor, saya bagi jaminan sebagai Menteri Besar, seinci pun tanah reserve Melayu tidak akan terlepas. Itu tahun 2005. Hari ini tahun 2012, sebahagian besar tanah-tanah yang mengelilingi Nusa Jaya hari ini telah bertuan. Siapa tuannya?
tuannya adalah terdiri daripada syarikat-syarikat daripada Singapura, tuan-tuan. Bila ditanya dalam Dewan pada tahun 2011, apa jawapan Menteri Besar? Dia mengatakan bahawa kerajaan tak mampu untuk mengawal tanah ini berpindah milik sebab ini semua kerana urusan perniagaan. Tuan-tuan, ya, hari ini mungkin tuan-tuan tak percaya cakap saya. Mungkin tuan-tuan kata saya ni temberang, saya bawa cerita palsu nak buruk-burukkan kerajaan. Kalau kita panjang umur, berlaku penyenaraian, BN masih perintah, tuan-tuan tengok berapa lama tanah-tanah peloka boleh bertahan. Sebab apa yang berlaku ialah orang Melayu pada umumnya, tuan-tuan, pada umumnya mereka tak akan mampu untuk berdepan dengan suatu suasana bila mana pelabur datang bagi tawaran yang tinggi atas tanah, mereka akan lepaskan tanah dan kepentingan mereka. Baik itu kita tentang. Akhirnya tuan-tuan, orang sebut, kalau kita tolak penyenaraian, artinya kita tak maju. Kita akan hidup macam ni. Ada kalanya pendapatan kita tinggi, ada kalanya rendah. Sekarang kerajaan nak tingkatkan keupayaan pembangunan di kawasan Felda. Kenapa kita nak menentang usaha yang murni? Ini kata-kata daripada pemimpin kerajaan. Tuan-tuan sekalian, isunya ialah, adakah kita menolak kemajuan? Adakah kita menolak sebarang usaha untuk mengangkat, untuk memangkin ekonomi kawasan Felda? Tidak. Masalahnya, adakah kerajaan yang ada pada hari ini beri ruang atau tidak penambahbaikan di Felda? Adakah kesempatan diberi kepada anak-anak muda untuk menyertai pembangunan di kawasan Felda, atau anak-anak muda hanya dianggap penumpang di kawasan Felda? Diberikan gelanggang futsal, mainlah bola, buatlah kursus sivik, program rekreasi. Setara itu peranan anak muda. Saya tak tahu di Purun, kalau di setengah-setengah kawasan Felda yang dibuka tahun 60-an, penderokanya umur dah 70 lebih, dah pakai tongkat, masih jadi ketua blok. Umur 80 masih jadi lagi pengurusi ataupun naik pengurusi JKK. Dah tak daya dah, lebih banyak tinggal di hospital daripada di rumah, tapi masih lagi jadi pemimpin masyarakat. Yang kami ni orang muda, ada ijazah, ada master, kenapa tak pakai ilmu kami, pemikiran kami? Kenapa tak bagi ruang kepada kami jadi ketua blok? Kenapa tak bagi peluang kepada kami jadi ahli JKK? Kenapa tak bagi kami jadi, orang kata, pengurusi masjid? Supaya kita ni orang muda gunakan ilmu kita, gunakan kreativiti kita untuk mengangkat kehidupan warga Felda. Anak muda baru nak jadi Bilal dihalau. Kamu ni orang muda, kamu punya bacaan tak betul, baru nak berjinak dengan masjid. Maknanya peluang tak diberi. Sebab itu saya mewakili Pakatan Rakyat. Kita bagi jaminan, antara langkah pertama yang kita akan lakukan, dasar belia Felda akan dikemukakan. Apa antara isi dasar belia Felda? Mestilah sekurang-kurangnya 70% jawatan ketua-ketua blok beri kepada orang muda. Tinggalkan 30% pada orang tua yang ada. Orang tua ni jadi penasihat sebab dia dah tua, tuan-tuan. Mungkin kudratnya dah tak sama macam ketika dia muda dulu. Yang kedua, tuan-tuan, daripada kita beri saham kepada syarikat asing untuk kerja-kerja perladangan selepas penyenaraian, kenapa tidak, tuan-tuan,
kita upgrade koperasi-koperasi Felda yang ada. Bagilah projek sepenuhnya dirancang ini kepada koperasi Felda. Kalau koperasi Felda ini hidup, mereka maju, punya aset berjuta-juta, mereka ada simpanan yang banyak, artinya penduduk Felda akan dapat manfaat. Apa salahnya kontrak tanam semula, pengendalian atau maintenance ladang beri kepada orang muda, biar mereka jadi kontraktor. Bagilah kepercayaan. Saya ditemui oleh orang muda, mereka jumpa saya, mereka mengeluh, kami pergi Kuala Lumpur, jumpa pengarah kanan, nak minta bagilah kepada kami kerja tanam semula. Ditanya oleh setengah-setengah pegawai kanan yang dah biasa dengan kontraktor yang lama, dia kata, berapa persen kamu boleh bagi pada saya? Sampai bila orang Melayu nak maju? Adakah logik, tuan-tuan, logik atau tidak? Tanah 905,000 hektar, tanah yang terbesar di dunia, agensi pembangunan tanah, tiba-tiba pendapatannya cuma 2 bilion setahun. Sedangkan syarikat-syarikat swasta seperti Sime Darby, IOI, Guthrie yang hari ini membentuk kumpulan Sime Darby, tuan-tuan, yang begitu besar, mereka punya pendapatan berlipat ganda daripada Felda, walaupun keluasan tanah mereka lebih kecil daripada Felda. Apa maksudnya? Maksudnya di Felda amalan rasuah begitu tinggi, tuan-tuan. Sebab itu tak perlu penyenaraian, kita lakukan penambahbaikan, bina anak-anak muda. Kita akan masukkan dalam manifesto, pengurusi Felda adalah anak penderoka. Tak perlu orang macam Isa Samad. Biar anak penderoka, yang kita ada anak penderoka yang berkelulusan tinggi, berjawatan tinggi, bagi mereka jadi pengurusi Felda. Dia anak penderoka, dia ada roh dengan kehidupan di Felda. Ini kita akan rombak semula, dan kita jamin tanah 360,000 hektar yang nak dipajak kepada Felda Global Venture selama 99 tahun. Kalau Pakatan Rakyat menang, kita akan batalkan tanah ini, kita akan beri kepada anak-anak penduduk Felda, insyaAllah. Buktinya kenyataan Datuk Husyam Musa Kelantan. Kerajaan Kelantan telah mengumumkan 55,000 hektar tanah plantation di Kelantan akan diberi kepada rakyat. Seorang dapat 10 ekar, maknanya 8,000 orang Kelantan akan dapat daripada tanah Felda Plantation ini. Kelantan, negeri yang pertama, dah buat peristiharan, tuan-tuan. Jadi ini di antara usaha-usaha yang kita sedang lakukan, tuan-tuan. Syaratnya, tuan-tuan warga Felda, anak-anak Melaka mesti ada keberanian keluar daripada kepompong pemikiran lama yang dikawal oleh UMNO di sini. Mari kita menerajui suatu kebangkitan dan perubahan, supaya dengan ini insya-Allah kita menang. Kita akan buat semakan semula. Kita akan pastikan urus tadbir yang baik atau good governance akan berlaku. Kita akan pastikan rasuah tidak berlaku. Kita akan lonjakkan koperasi-koperasi Felda. Kita akan pastikan peranan anak muda, mereka dapat tempat yang besar di kawasan Felda. Mereka inilah yang akan mengendalikan Felda. Saya yakin kalau hari ini Felda punya pendapatan 2.5 bilion, kalau kita ambil alih, mungkin kita boleh dapat pendapatan 4-5 bilion. Simpanan kita akan meningkat, dan insya-Allah Felda di bawah tangan Pakatan Rakyat, rakyatnya, kehidupannya jauh lebih baik daripada apa yang berlaku ketika zaman Barisan Nasional. Setuju tak, tuan-tuan? Setuju tak, tuan-tuan? Setuju. Kena pastikan kita memangkah Pakatan Rakyat, insya-Allah. Jadi saya rasa sekadar inilah ucapan saya pada malam ini. Mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan oleh Allah SWT
Dan saya tuan-tuan sebenarnya saya tak mampu berkata-kata apabila hakim membenarkan permohonan kami pada tanggal 17 hari bulan yang lalu tuan-tuan. Dalam kehidupan ini kadang-kadang kita sebagai orang lelaki jarang kita mengeluarkan air mata tuan-tuan. Kalau nak bandingkan dengan orang perempuan, ialah orang lelaki ni maklumlah kononnya dia macho sikit, jarang nak menitik air mata tuan-tuan. Tapi pengalaman saya, Allah saja yang tahu. Tatkala Hakim Datuk Mariana Yahya mengumumkan pukul 3 suku petang 17 hari bulan membenarkan permohonan kita untuk menghalang pelupusan harta KPF tuan-tuan, lawyer kita Saudara Haris Abdullah keluar daripada kamar, dia angkat tangan tuan-tuan, dia menjerit menang. Saya tak mampu berkata-kata melainkan air mata yang mengalir deras, gembira, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa tuan-tuan? Kerana keputusan mahkamah berarti terselamatlah buat ketika ini harta berbilion-bilion orang Melayu di Felda tuan-tuan. Dan kita harap dukungan ini akan berterusan. Ini bukan perjuangan peribadi saya. Saya tak dapat upah apa-apa tuan-tuan. Bahkan kita nak buat injeksi, kita cari duit tuan-tuan. Saya tak minta duit penbroker. Sekali injeksi 5,000 tuan-tuan. Sekarang kita dah buat 2 injeksi 10,000, kita dah habis duit tuan-tuan. Nak buat lagi satu injeksi tak lama lagi ni. Injeksi untuk menghalang tanah Felda Plantation daripada dipindahkan. Satu lagi injeksi, nak cari lagi 5,000 tuan-tuan. Saya datang kemari ni pun saya tak diupah. Nak tuang minyak kereta pun kawan-kawan bagi duit tuan-tuan. Kenapa? Kerana saya anak penderoka. Saya bergelumang, susah senang. Saya tahu bagaimana orang tua saya susah hidupnya tuan-tuan. Saya bersekolah, dapat pendidikan. Saya tahu inilah pengorbanan bapa saya, mak saya. Mak saya naik lori, kerja di estate tuan-tuan, nak menampung kehidupan sementara menunggu pulang modal. Satu hari RM2.90 tuan-tuan. Anaknya ramai. Kita tahu inilah dia rintihan kehidupan yang kita alami. Bukan 10 tahun, bukan 15 tahun tuan-tuan. Kita bergelomang 40 tahun, 50 tahun. Kita rasa semua penderitaan ini. Isa sama tak lalui, Ahmad Paslan tak lalui, tapi kita warga Felda, kita lalui susah senang ini. Kenapa bila kita mula senang, penyamun-penyamun ini datang menjanjikan bulan dan bintang, dan kita dengan begitu mudah kita percaya cakap mereka. Akhirnya habis tanah kita, lingkup kepentingan kita. Bila dah habis semuanya, baru datang jumpa kami. Tolonglah Cik Mazlan, kenapa kami kena tipu? Tanah dah habis, duit tak dapat. Siapa yang tipu? UMNO. Dulu kenapa percaya? Sebab apa? Dulu mereka kata kalau tak ada UMNO, tak makanlah kita. Sebab itu tuan-tuan, hentikanlah sokongan kepada penyamun-penyamun ini. Bagi kepercayaan kepada PAS, PKR, DAP, kita akan jaga tanah tuan-tuan. Kita akan jaga dan pertahankan kehidupan tuan-tuan. Syaratnya undi Pakatan Rakyat. Kita sokong, nyahkan dia. InsyaAllah menang kita. Kita akan pastikan kehidupan tuan-tuan lebih baik daripada apa yang tuan-tuan rasa pada ketika ini, insyaAllah. Terima hujah saya pada malam ini tuan-tuan. Mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan oleh Allah SWT. Dan saya ada bawa CD special malam ini, Sembang Penderoka bersama dengan Pak Sam, Ketua Penderoka Felda Kebangsaan. Dia orang UMNO, pemimpin UMNO. Dia dah buat satu pengakuan terbuka selama 1 jam tuan-tuan. Dia cerita habis tuan-tuan tentang Felda Global, tanah dan sebagainya. Dapatkan CD pada malam ini, harganya RM5. Tuan-tuan boleh sebarkan kepada rakan-rakan lain. Buka minda supaya insyaAllah minda yang terbuka, kita akan menjadi masyarakat yang sentiasa hidup untuk melakukan perubahan daripada dunia sampai akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.